Hala 7, pertanian untuk komersial. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pertanian komersial? Okay, mari kita lihat ciri-ciri utamanya, iaitu aktiviti pertanian berskala besar untuk tujuan pasaran. Berbeza tempat skala ini dia bukan kebun belakang rumah, dia pertanian komersial yang dijalankan dalam kawasan yang luas dan hasil tani yang ditujukan untuk dijual di pasaran, bukan untuk kegunaan sendiri. Seterusnya fokus pada keuntungan ekonomi sekadar keperluan sendiri. Sektornya dia operasinya sebagai perniagaan dan matlamat dia adalah untuk menjana keuntungan yang boleh menyumbang kepada ekonomi syarikat dan juga negara. Ketiga, lepas teknologi menggunakan teknologi seperti baja, raja dan rosak ke sistem pengairan. Kenapa pertanian komersial ini penting? Dia bukan sekadar menanam dan menuai, ia mempunyai 3 matlamat utama yang membawa impak besar kepada negara kita. Pertama, iaitu mencari pendapatan dan menyumbang kepada ekonomi negara. Ini adalah perniagaan yang serius, walaupun melalui ekspor hasil pertanian kita dapat menjana pendapatan negara dan mengukuhkan kedudukan ekonomi kita di peringkat global, macam pertukaran mata wang. Kedua, itu menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan berkualiti. Ini merupakan tujuan asas untuk dengan adanya pertanian komersial kita dapat memastikan setiap rakyat yang mempunyai akses kepada bekalan makanan yang bukan sahaja cukup untuk menampung keperluan harian, tapi untuk makanan yang berkualiti tinggi dan selamat. Ketiga, menyediakan peluang pekerjaan dan membangunkan luar bandara. Sektor ini dia buka banyak peluang pekerjaan, bukan saja dekat ladang, tapi dekat dalam bidang perprosesan, logistik dan penyelidikan. Dahulu, pada awalnya pertanian adalah merasaskan tanaman tradisional dan hanya untuk kegunaan tempatan sahaja. Contohnya tanaman seperti padi atau sayur-sayuran ditanam untuk menampung keperluan keluarga dan komuniti. Semasa zaman penjajahan, fokus pertanian ini berubah disebabkan pengenalan tanaman bernilai tinggi macam getah, kelapa sawit dan yang diusahakan secara besar-besaran digunakan untuk ekspor. Inilah permulaan pertanian komersial yang berskala besar yang kita kenal hari ini. Pada hari kini kita berada di zaman moden, pertanian komersial yang semakin meningkat dan sophisticated. Kita banyak guna teknologi moden seperti sistem rumah hijau greenhouse yang mengawal suhu dan persekitaran. Penanaman terkawal rumah hijau, kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada cuaca. Sekarang kita guna rumah hijau, greenhouse dan terowong plastik untuk sekitar optimum bagi tanaman. Dengan ini kita dapat menanam sepanjang tahun, mengurangkan risiko kerugian akibat bencana alam dan meningkatkan hasil. Kedua, kawalan perosak bersepadu (IPM). Kesedaran terhadap keselamatan makanan dan alam sekitar semakin tinggi. Oleh itu kita beralih kepada sistem IPM atau Integrated Pest Management. Pendekatan ini dia mengurangkan penggunaan racun kimia yang berbahaya, sebaliknya menggunakan kaedah biologi semula jadi untuk mengawal perosak. Ketiga, penggunaan baja mengikut keperluan tanaman. Ini adalah pertanian pintar, tidak lagi menggunakan bahan baja secara bombadi buta sebabnya secara terkawal. Teknologi ini membolehkan kita mengukur dengan tepat nutrien yang diperlukan oleh tanaman, mengelakkan pembaziran dan pencemaran air serta memastikan tanaman untuk mengelakkan pembaziran dan pencemaran air. Keempat, pertanian organik, iaitu produk nilai tambah yang semakin popular. Permintaan pengguna terhadap makanan yang lebih sihat dan lestari dia semakin meningkat. Selain itu, pertanian organik dia semakin diminati. Pertanian ini lebih bijak menghasilkan produk yang tepat, contohnya menukar buah-buahan menjadi jam, jus atau keripik. Ini yang meningkatkan keuntungan kita. Kelima, yang terakhir, iaitu fokus ke arah sistem model lestari dan berorientasi pasaran global. Secara keseluruhan, hal tujuan kita memang jelas, tapi untuk kita mahu pertanian moden menggunakan teknologi yang sekarang terkini, lestari digunakan menjaga alas kita untuk generasi akan datang. Dan yang paling penting, berorientasikan pasaran global supaya kita mampu bersaing dan diekspor ke seluruh dunia. Peranan sektor pertanian komersial. Ia adalah penting dalam menjamin keselamatan makanan negara dan juga menjadi penyumbang utama kepada hasil ekspor. Dia juga dapat mengenal pasti peranan sektor ini dalam keselamatan makanan dan juga ekspor. Bermaksud terdapat keputusan dasar dan strategi kerajaan. Hari itu, kerajaan melaksanakan berbagai dasar dan strategi untuk memajukan sektor ini. Dan juga perlu dinilai sejauh mana dasar-dasar ini benar-benar berkesan dalam meningkatkan produktiviti dan daya saing. Seterusnya kita juga membincangkan cabaran dari segi iklim, modal persaingan global dan juga tenaga kerja. Cabaran utama adalah perubahan iklim, tekanan modal, selain itu persaingan global yang semakin sengit, malah juga masalah tenaga kerja yang kekal. Kelebihan pertanian komersial dia dapat menjana pendapatan dan keuntungan yang lebih tinggi berbanding sara hidup. Seterusnya ia dapat menyumbang kepada produk domestik kasar, iaitu PDK, pada negara. Dan akhir sekali ianya menggalakkan pengurusan sisa yang lebih baik daripada syarikat, swasta dan awam. Untuk kekurangan pula, ianya menyebabkan pencemaran dan habisan tanah yang daripada baja kimia. Dan seterusnya ia menyebabkan kehilangan biodiversiti dan kerosakan ekosistem. Akhir sekali ianya mengeksploitasi buruk, iaitu tenaga kerja yang rendah, kerja panjang dan keadaan kerja yang lemah. Pertanian komersial ianya turut menjamin bekalan makanan, bermaksud ianya memberi pengeluaran besar-besaran yang memenuhi keperluan negara. Dan kedua, ianya memberi sumbangan kepada ekonomi dan pendapatan yang menyokong ekonomi melalui cukai, ekspor dan pelaburan. Akhir sekali, pertanian komersial ini dapat memberi peluang kepada pasaran ekspor dan memberi produk yang berkualiti tinggi menembusi pasaran global. Namun begitu, sektor pertanian komersial ini juga dia menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah kos permulaan yang tinggi, persaingan pasaran global serta kebergantungan dengan teknologi moden. Dari segi bencana alam pula, ianya dipenuhi oleh banjir, kemarau dan tanah runtuh yang menyebabkan kerugian sebanyak 1.7 juta ringgit Malaysia di Terengganu pada tahun 2013. Kemudian kekurangan tanah untuk pertanian juga mempengaruhi bagi projek yang berskala besar. Selain itu, peningkatan produktiviti dan hasil yang kualiti menyebabkan persaingan yang tinggi di pasaran global. Dan integrasi teknologi moden juga boleh memberi peluang dari segi menggunakan drone, sistem GIS dan pengairan otomatik. Dan akhir sekali, pertanian yang mampan dan inovatif untuk pertanian dari segi komersial. Menerangkan tentang beberapa isu semasa dalam sektor pertanian. Pertama, dari segi persaingan global. Sekarang pasaran kita terbuka di bawah perjanjian seperti WTO dan AFTA. Disebabkan itu, hasil pertanian dari luar negara yang biasanya lebih murah dan berkualiti masuk ke pasaran kita. Jadi pada tempat yang suka nak bersaing, contohnya buah dari Thailand atau sayur dari Vietnam selalunya lebih murah berbanding hasil tempatan. Seterusnya, perubahan iklim. Cuaca sekarang memang tak menentu, kadang banjir, kadang kemarau panjang. Keadaan ini menjejaskan aktiviti pertanian dan juga hasil tanaman. Sebagai contoh, bila kemarau, tanaman padi mudah mati disebabkan kekurangan air. Bila banjir pula, ladang boleh rosak. Contoh. Isu ketiga ialah pendapatan petani yang rendah. Harga komoditi seperti sawit dan getah ini tidak menentu, sekejap naik, sekejap turun. Jadi bila harga jatuh, pendapatan petani pun terjejas. Kalau berat begitu,
gini memang susah bagi petani kecil nak teruskan aktiviti pertanian. Kemudian dan yang terakhir sekali kurang penggunaan teknologi moden. Di Malaysia penggunaan mesin moden dari sisi pertanian otomatik masih rendah. Maka penggunaan masih rendah. Contohnya sistem titik cahaya atau jentera moden masih kurang digunakan. Jadi hasil pertanian kurang produktif dan kerja pun lambat siap. Kita kekurangan tenaga kerja mahir. Sekarang ini generasi muda kurang berminat ceburi bidang pertanian sebab mereka lebih tertarik kepada kerja modal atau di bandar. Akibatnya, produktiviti dalam sektor pertanian menurun sebab kurang tenaga kerja yang benar-benar berpengetahuan dan berkemahiran. Yang kedua, kebergantungan terhadap barang import. Kita masih guna barang import seperti baja, benih dan mesin dari luar negara. Bila terlalu bergantung pada import, kos pertanian jadi lebih tinggi dalam masa yang sama. Hasil tempatan makin berkurang. Dan yang terakhir, pemahaman pertanian tidak cekap. Setengah petani masih guna teknik tradisional yang kurang efisien. Akibatnya, kualitas hasil pertanian menurun dan suka nak bersaing dalam pasaran. Sektor pertanian komersial penting untuk ekonomi negara karena menjamin dalam tanah, mengurangkan import dan menyediakan pekerjaan. Dengan teknologi moden, sektor ini semakin efisien, tetapi berdepan cabaran seperti kekurangan tenaga kerja, perubahan iklim. Kerjasama semua pihak diperlukan agar sektor ini terus mampan dan berdaya saing. Baiklah, itu saja pertentangan kami dari Grup 8. Sekian dan terima kasih.